أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Muka surat 3 kita sambung sebagaimana mengisbah penghujung kalamullah, wala takunu minal musyrikin. 2 minggu lepas kita sebut munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salah wala takunu minal musyrikin. Kembali kamu hai segala mukminin kepada Allah, yakni taubat, kembali pada pakai jalan kita, taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun taubat yang sempurna. Yang keduanya, wattaquhu, takut olehmu akan Allah Ta'ala saat itu dengan sebenar-benar takut. Oleh karenanya bekalan negeri akhirat esok takwa. Hak laku negeri akhirat esok takwa. Takut kita kepada Allah. Maka minu dan bini beranak kita tu takwa kepada Allah Ta'ala baru laku negeri akhirat. Wa aqimus salah, dan diri oleh kamu akan semaya dengan cukup sempurna syarat rukun hak sunat-sunat hal keadaan kamu khusyuk di dalam semaya. Jadi 2-3 perkara tu dan ni kehebatan Tuhan beri dah untuk sempurna kita pergi negeri akhirat dengan selamat apabila kita taubat, apabila kita takwa, apabila semaya cukup sempurna hak sehingga kita qada. Dan ni mana kalau begitu, dan ni pesanan perintah larangan daripada Allah Ta'ala nya wala takunu minal musyrikin. Itu dia duduknya. Dan ni perintah larangan Allah Ta'ala kepada kitanya wala takunu minal musyrikin. Jangan ada kamu daripada orang yang musyrikin. Hak tu kita minta jauh. Tak kalau kita taubat cukup sempurna, sifat takwa kita cukup sempurna, semaya cukup sempurna. Jadi perintah larangan Tuhannya, hei manusia, wala takunu minal musyrikin. Jangan ada kamu tu daripada orang yang musyrikin, orang yang sekutu dengan Allah Ta'ala saat itu. Dan ni dengan sebab orang yang syirik kepada Allah Ta'ala, dan ni innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Sesungguhnya mereka yang syirik dengan Allah Ta'ala, faqad, maka sesungguhnya harramallahu alaihi al-jannah, dan ini haram oleh Allah Ta'ala atasnya, atas orang syirik itu jannah akan syurga. Harus kita saksinya. Ini apabila makhluk manusia tu syirik, Allah Ta'ala haram di atas diri kita tu jannah akan syurga Allah Ta'ala. Jadi syirik ni pula terbahagi kepada 2. Dan ni syirik kita kepada Allah ni pula terbahagi kepada 2. Syirik khafi dan syirik jali. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali ni syirik besar. Sama ada kita menduakan Allah Ta'ala pada zat Tuhan. Dan ni kita kata zat lain serupa zat Tuhan, syirik dah. Dan ni ataupun hampir-hampir serupa, nak serupa, ataupun agak-agak merasa ada zat serupa Tuhan, tak boleh berlaku tu. Dan ni kita menyekutukan Allah bahagian zat Tuhan saat itu, penuhlah akidah kitanya. Dan ni begitu juga kita syirik dengan sifat Allah Ta'ala. Dan ni ada sifat lain serupa sifat Tuhan, ataupun nak serupa, tak boleh berlaku tu. Dan ni nak serupa amal rasa ada nak serupa Tuhan sifat, tak boleh berlaku penuh. Dan ni begitu duduknya. Sama ada kita syirik dengan af'al Allah,
perbuatan Allah Ta'ala. Semua boleh membinasakan amal ibadat kita. Maka jawapannya orang syirik kepada Allah Ta'ala ialah haramallahu alaihil jannah, menharam oleh Allah Ta'ala atas orang syirik itu al-jannah, akan syurga Allah Ta'ala. Waktu kita minta jauhnya ni bak sifat, bak af'al Allah, bak zat Allah. Ni waktu kita suruh payah sikit, hak mudah sikitnya, contohnya perkara-perkara yang berkait rapat dengan kehidupan kita seharian. Contohnya kita sombak masalah dengan jiran kau berapa kita gini, kita pergi cari benda untuk jadi sihir. Sihir dia nak buat khianat dan sebagainya, dan kita ikut sihir tu memberi kesan, maka punah juga. Ni punah juga kitanya. Man ata arrafan au sahiran au kahina, ni fas'alahu fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ni man ata arrafan, barang siapa cak kira lah tino jatan tua muda. Dan ni man ata, dan ni barang siapa gi kau tukar arrafan, tukar tilik, tukar ramah. Dan ni au sahiran, ataupun tukar sihir, au kahinan, atau tukar senung, tukar nuju. Dan ni fas'alahu, maka bertanya baginya, fasaddaqahu, maka membenar, bima yaqulu, dengan barang yang berkata, dengan tukar nuju, tukar sihir, tukar berapa saat itu, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya telah kupu dengan bagi diturun atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gi moh tukar tili, tukar ramai aku ambuk ni, dan ni nak pelaga ayah ni benar kau kalah. Dah lah hak pelaga tu berdosa dah. Ni benar kau kalah. Tu dah ni kita ikut pula benda tu jadi. Ni benda tu betul. Penuhlah akidah kita syirik dah. Ni au sahiran tukar sihir. Gua kat aku. Kau dah tu bela nak main dah. Kita pun pergi mus tukar sihir. Dan ni buat mari bersibak aku tulis babi dan sebagainya. Duk puja-puja, kita pun yakin jadi. Ikut begitu sihir penuh. Ni kadang-kadang kita somak nak jaga jalan pitah. Kalau semaya jangan cok lebah payah dia tu. Kita susah dengan benda-benda pelik-pelik tu. Ataupun kita somak pitih, tak ada pitih weh. Dia mau kata gila bawa pokok bunuk payu tu. Pokok bunuk tu misalnya. Dan ni pergi puja situ, bawa pulut semangat ayah panggil. Dan ni calok berapa gitu gini pergi puja. Pas ada dewa dah tu. Dan ni pergi puja lah. Kita pergilah bawa ayah panggil pulut kuning. Dan ni dengar calok gede-gede dewa ataupun tok hok dua atau pokok bunuk. Ambo ni tak ada pitih. Berapa lomba totu misalnya. Ada juga yang ni sombak gitu kan. Berapa lomba totunya duk mituk kukang. Kita ikut benda tu jadi. Ikut benda tu. Dan ni memberi kesan di atas diri kita saat itu. Dan ni duk mituk puk siapa kereta mampu kereta depan kita. Kita berkelih. 501 pak. Ya ni. Dan ni kita agak 501 pak boleh 10,000. Aku kata dah betul dewa tu ayat. Ni hanya jadi begitu. Tu pun dah berlaku lah tu. Ni bagi kita tidak seru. Kisah mak piti. Benar aku 10,000 boleh piti. Beli mutus kremlo selalu. Jamai dulu lah. Dan ni anak rayaknya. Itu semua tu menyebabkan punah berlaku lah. Dipanggil syirik jali. Syirik besar. Tu kita minta jauh. Apabila ada syirik di atas diri kita tu, dan ni haramallahu alaihil jannah, menharam oleh Allah Ta'ala atas orang syirik itu al-jannah, syurga. Kita duduk rindu rendam nak masuk syurga, dapat lihat zat Tuhan, terbatal lah. Dengan sebab kita nak benda somak saat itu. Maksud kita kena jaga berlaku bahagian syirik-syirik saat itu. Kita kena jaga habis itu. Itu dia panggil syirik jali, syirik besar. Yang kedua syirik khafi. Syirik kecil, hak dalam hati kita. Orang lain tak nampak. Ni hak syirik khafi, syirik tersembunyi sana itu. Ni syirik khafi. Mana enggak syirik khafi?
takbur, ria, itu dipanggil syirik khafi. Dan ni takbur, ria dalam sifat mazmumah, jadi dicela syara Allah Taala banyak. Dan ni paling besarnya takbur dengan ria. Dan ni takbur, takbur dengan ria ni dia panggil syirik khafi. Walaupun syirik khafi, kalau kita takbur dengan Allah Taala penuh akidah. Dan ni kita takbur dengan Tuhan, dengan Allah Taala, kita mecuk dengan Allah Taala, penuh. Dan ni takbur ni penuh akidah. Kita mecuk dengan Allah Taala. Siapa makhluk yang mula-mula di alam ni mecuk dengan Tuhan, takbur dengan Tuhan, siapa dia? Azazil. Dan ni iblis laknatullah. Azazil ni pasal dia takbur dengan Allah ni, pasal dia ni Tuhan latih dia ni banyak perkara, jawatan di atas diri dia, Azazil. Dan ni mula-mula duk bertugas dalam syurga 40,000 tahun. Azazil duk bertugas dalam syurga 40,000 tahun. Dan ni lepas tukar jawatan pula, bertugas sebagai guru, sifu, guru bagi para malaikat 40,000 tahun pula. Dan ni Azazil tu 40,000 tahun jadi guru bagi para malaikat. Lepas tu jawatan hak akhir Tuhan wi kepada Azazil ni, bertugas di muka bumi 40,000 tahun. Dan ni 40,000 tahun jadi 120,000 tahun tugas Tuhan wi kepada Azazil. Dan ni tugas-tugas khusus Tuhan wi kepada Azazil. Tetap kalau Allah Taala jadikan lembaga Adan, cipta lembaga Adan sebagai khalifah di muka bumi, waktu itulah ia mula beronas sombak Azazil. Dia kata Tuhan tak sesuai bui kepada Tuan Adan sebagai khalifah di muka bumi, tak ada pengalaman, dia orang tua lama dah. Dan ni 120,000 tahun bertugas, tiba-tiba Tuhan wi ke Tuan Adan hak tidak ada pengalaman. Manakala Allah Taala cipta lembaga Adan cukup sempurna, lalu Allah Taala perintah sujud tahiyat, kehormatan kepada Tuan Adan. Semua para malaikat sujud illa iblis wastakbara wa kana minal kafirin. Ya enggan. Dan ni dia takbur, jawapannya kafirlah dia sekali ya. Dan dia takbur dengan Allah Taala, maka punahlah dia. Tu takbur ni, takbur kita dengan Allah jadi punah akidah. Sebagaimana Azazil sana tu. Dan ni sebelum cerita tu mereka melihat di Lauh Mahfuz, yang Israfil melihat di Lauh Mahfuz ada seorang hamba Allah yang muqarrabin, yang hampir dengan Tuhan, tapi Tuhan laknat kepada dia ingkar perintah Tuhan. Lalulah Israfil duk tiup soseh sebesar-besar. Israfil ni besar, Israfil ni tiup soseh Israfil. Lalu ditanya oleh para malaikat lain, guana Israfil duk tiup soseh ni? Aku lihat di Lauh Mahfuz ada hamba Allah yang muqarrabi, yang hampir rapat dengan Allah Taala, Tuhan laknat. Dan ni dia ingkar perintah Tuhan. Dan ni kita takutnya pokok kita ni Tuhan laknat, tak ada orang lain tu. Dan ni tak ada lagi. Dan ni katanya pokok dia, ganilah kita pergi jumpa sifu kita, guru kita. Siapa dia guru kita? Azazil. Dia berdoa, pasal doa untuk guru ni mustajab. Dan ni lalu pergi jumpa lah Azazil. Guano katanya Azazil, bahasa rogo lah kitanya, bahasa kampung kata guano mari. Dan ni duk tengok soseh gen ni tok guru hamba. Dan ni hamba lihat di Lauh Mahfuz ada hamba Allah, Tuhan laknat kepada dia dengan sebab dia takbur perintah Tuhan. Hamba takut hamba lah. Jadi mudah-mudahannya hamba keluar daripada hak masuk dalam hak tertulis di Lauh Mahfuz. Boleh kau tu urut doa. Lalulah Azazil pun berdoalah, ya Allah yang Tuhanku, mu jangan murih marah dan murkalah kepada para malaikat. Dia tidak doa atas diri dia, dia doa kepada anak murid dia ya. Tu Azazil, dia doa kepada anak murid dia. Diri dia anggap dia hebat dah. Ni tak doa atas diri dia. Dia doa kepada anak murid dia. Siapa dia? Para malaikat. Apabila Allah Ta'ala cipta lembaga Adan, Tuhan suruh semua para malaikat termasuk Azazil sujud kepada Tuhan Adan, sujud kehormatan, bukan sujud sembah.
Sujud kehormatan kepada tu Adam. Lalu Azazi tak sebut, tak sujud. Macam mana aku nak sujud, Tuhan cipta aku daripada api, Tuhan cipta lembaga Adam pun daripada seluk lembek. Seluk dengan api mana hebat. Tak sujud, tak sujud. Dan ni main tak si. Jadi takbur lah, kafir dah dia. Sekali takbur je. Itulah makhluk permulaan takbur dengan Allah Ta'ala, maka punah akidah. Kita saksi, kita takbur dengan Tuhan. Kita putus asa dengan rahmat Allah, kita lawan Tuhan. Ini sebagaimana kisah orang tupak zaman dulu. Dia, anak dia nya ramal, Kak Sedozi anak. Dia ni nyakit semua anak dia nya. Pas demam, pas sakit, pas segar, anak bini pula demam. Oh, terbakar berenya dia. Giwa air tawar, maya ajak, tak sia-sia. Dan berkata gi ketik lah. Nah, gi ketik. Dia ni mustajab selalu. Dia pergi ketik. Dia ni tak apa panggil painai. Dia ni mari ke mana? Aku mari topak. Dia ni pain kelabang nak pelik kompres sebelah misalnya bahasa Sia dia ni. Mana kalau begitu juga mau mari mana? Mari rumah lah misalnya gitu. Yang ni gua ambon ni nak mari minta air tawarnya. Ya tak jalan. Apa? Pas ada ambon demi pas tu pas demi pas ia bini polo. Dia ni segala tu lebah dia minta air tawar. Tak sia-sia. Tak serosing tak sakit. Don't worry. Kata yang tak jatuh. Dia ni. Mana kalau begitu juga tak tahu apa air tawar. Mu klik gini je, bukan payah. Sebelum mu minum air tawar ku anak-anak mu bakitnya ni, mu dos tahu pada Tuhan Allah. Isu kata begitu ya. Mu ni mu dos tahu pada Tuhan Allah. Beronalah. Ni, berona kakak ni. Ni. Dia pun klik ke ambil air tawar disiu oleh tok ca tu ke, aku ni mu dos tahu daripada Allah Taala. We minum, esok ke segar boga. Bini pun segar, bini pun segar, anak pun bugar, segar bugar berlaku. Leh ni. Aku kata dah mujarah. Maka kalau dia ikut dia, tu mudah tahu pada Tuhan pun akidah. Pasal Tuhan kalau kita belajar sifat 20, wujud kidam. Sedia kala tidak ada permulaan bagi ada Allah Taala. Bako, dia ni, bako tidak ada kesudahan bagi ada Allah Taala. Tiba-tiba ada permulaan. Ikut ada permulaan pun tu. Jadi dipanggil takbur dengan Tuhan. Esok ke pergi buah kedai kopi, dia kata Tuhan Allah ni makan gu dia so. Kita semua selama kini Allah Taala makan gu. Tak sia, pergi pak saja sia lalu. Berona dia lah kata. Dan ni kita walaupun somak setara mana pun jangan cari jalan fitnah menyebabkan penuh akidah kita saat ni tu. Kena jaga bahagian syirik. Habis itu yang keduanya dipanggil apa nama ni, takbur. Yang kedua takbur ni terbahagi kepada tiga. Takbur ni syirik kopi ni terbahagi kepada tiga. Takbur dengan Allah Ta'ala kupu penuh akidah. Yang kedua takbur dengan Rasul. Dan ni kita takbur dengan Rasul, kita menaikkan sunnah Rasulullah, kita menaikkan sahabat dia, kita menaikkan keluarga dia, kita menaikkan anak isteri Nabi, kita menghina. Dan ni kita kata hak Nabi itu banyak benda tidak sesuai. Jadi kita takbur dengan Nabi. Ini pun bunuh juga, jadi kupu. Dan ni kita takbur dengan Nabi, kita macam-macam menaikkan Nabi kita tu. Dan ni maka dia panggil kita tu takbur dengan Nabi. Hak Nabi ni banyak benda tak sesuai dan duk celon isteri-isteri Nabi. Berarti kita takbur dengan Rasul kupu juga. Penuh juga akidah. Dan ni pasal Nabi kita ni adalah kebesaran Allah Ta'ala. Dan ni wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairu lahu inda rabbih. Dan siapa membesar segala kehormatan Allah Ta'ala. Siapa kehormatan Allah? Nabi, sahabat, keluarga dia. Dan ni fahuwa khairu lahu inda rabbih, maka ia lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Kita membesar kehormatan Allah. Siapa dia? Nabi kita. Tiba-tiba kita menaik kehormatan Allah. Tak ni. Itu dipanggil kita takbur dengan Nabi. Kupu juga. Kita minta jauh, kita menaikkan sunnah-sunnah Nabi kau begitu gini, tak boleh. Walaupun benda-benda sunat sekalipun, tak boleh nak menaikkan sunnah Nabi saat itu. Jadi dipanggil takbur dengan Nabi, jadi kupu juga. Dan ni habis itu.
Hak lain ni kadang-kadang kita kelirunya masalah apabila masuknya bulan Maulud. Dan ni apabila masuknya bulan Maulud ada setengah tutup lubang kata kita buat Maulud tu bid'ah. Kita cerita Nabi duduk baca rawi, cerita Nabi tu bid'ah. Nabi tak buat, bukan sunnah Nabi. Ada juga. Dan ni setengah-setengah orang lah. Bukan kita sini, alik sana laut misalnya. Dan ni ada kata, wak maulud ni bukan sunnah Nabi. Baca rawi, kau berjanji. Wajak kisah-kisah kelahiran Nabi tu bukan sunnah Nabi. Bid'ah. Tu kita kena jaga juga. Bahasa, kalau kita tak siap buat, lebih baik duduk dia. Dan ni, kalau kita tak siap buat, lebih baik duduk dia daripada kita duduk sebut benda-benda pelik tu. Dan ni kita buat mari saat ni ayat Quran. Dan ni kita selawat tu kehormatan, kita membesar kehormatan Nabi. Dan kalaulah kita kata kita sebut kisah Nabi, kelahiran Nabi itu adalah bukan sunnah Nabi, lagu mana pula ada hadis Nabi sebut, hadis daripada Darul Qusni, innar ruhi hadiru inda zukira qissatil maulidi. Dan ni sesungguhnya roh aku, kata Rasulullah, hadir waktu dibaca kisah peranak keku. Lagu mana? Sedang ni sesungguhnya rohku hadir, kata Rasulullah, waktu dibacakan kisah maulidi peranak keku saat itu. Jadi kalau kita kata belau bukan sunnah Nabi, kita ingat sunnah Nabi ini terbahagi kepada apa? Dan ni qauli, fi'li. Dan ni qauliyah, fi'liyah, qauliyah, fi'liyah, takririyah, hamiyah. Apa sunnah Nabi? Dan ni qauliyah, perkataan Nabi, hak Nabi sebut, sunnah Nabi. Dan ni fi'liyah, perbuatan Nabi, pun sunnah Nabi. Dan ni hamiyah, cita-cita Nabi, sebagaimana cita-cita Nabi, dekatnya usaha dia, dekat nak wafat dah, cita-cita aku nak puasa 10 Muharram. Ni wafatnya Rasulullah tak ada puasa, pun begitu pun dipanggil sunnah Nabi juga, walaupun Nabi tak ada buat. Dan ni yang keempatnya takririyah, pengakuan Nabi, walaupun Nabi tidak buat, dipanggil sunnah Nabi. Takririyah, pengakuan Nabi. Contohnya takririyah sunnah Nabi ni, di zaman Nabi dulu sahabat kelik perang, dan ni sakit orang, sakit tubuh, lalu pakat pitah dok. Dan ni pakat pitah dok, sembelih juga, cooking lah masuk. Dan ni apabila masuk tegak, Rasulullah duduk tepi, dan ni duduk tepi sahabat sana juga, lalu sahabat ambil wui ke Rasulullah dok sana. Dan ni kata Rasulullah, anak wa'apuhu, aku loyo tak boleh makan. Begitulah setengah-setengah ada boleh makan keruan, setengah tak boleh makan. Kelih tu berai mulut dah, berai mulut tak si, setengah tu berai mulut dah. Nabi ni kelih dok tu anak wa'apuhu, aku loyo tak boleh makan, kelih dok kan sebuah bewok gitu. Memang sebuah bewok dah lah, bewok dok. Dan ni anak wa'apuhu, maka Nabi tidak sebut halal dan haram. Halal dan haram kembali kepada kaedah kawan fiqh, as-sukut yadullu ala ridha. Diam itu menunjukkan atas ridha, walaupun Nabi tidak keluar takril lafzi, tidak keluar kata halal lah makan, tak ada. Pun begitu dikira ke sunnah Nabi dah. Pun begitu dikira ke sunnah Nabi, walaupun Nabi tak makan, dengan sebab takrir pengakuan Nabi dia itu menunjukkan ridha. Takrir, takrir sukut, takrir dia tu kalau kaedah fiqh, as-sukut ya dulu ala ridha, diam itu menunjukkan atas ridha. Hak amana ayat pula hak sani. Dan ni bab selawat kita Nabi dalam musim Maulud, kisah Nabi duk sebut kelahiran Nabi tu adalah takrir lafzi, lebih gagah daripada takrir sani. Takrir pengakuan dengan berlapas. Lapas hadis saat ni tu, sesungguhnya roh aku hadir, kata Rasulullah, inda zukira, waktu dibaca kisahil maulidi, kisah beranakku. Itu takrir lafzi, lebih gagah daripada takrir tu. Berarti takrir ni sunnah Nabi. Apabila kita kata bukan sunnah Nabi, ditakuti kita mengaibkan Nabi.
Jadi takbur kita yang Nabi. Hak tu kita minta jauh tu. Kalau kita tak tahu apa tu baik-baik duk dia. Pasti buat duk cokor duk gobek sikit gitu. Lebih daripada kita duk kecek benda-benda pelik tu. Ni bahagian syirik kopi ni. Halus ni. Bahagian syirik kopi. Syirik kopi takbur dengan Allah penuh akidah. Takbur dengan Nabi pun penuh akidah. Jadi hak saat ni takrir lafzi. Berarti sebut kisah Nabi. Kisah Nabi kita sebut kan duk berjanji itulah baca rawi tu beranak tu kiai boleh nak cik dia siapa dua boleh cik dia mati berapa kita gini. Itu dipanggil sebut kisah Nabi. Nabi hadir tidak ada nah lah kita bangun selawat berdiri berapa kita gini. Apabila Nabi sebut ruh aku hadir waktu kita sebut kisah Nabi. Apabila kita selawat memang kita sebut kisah Nabi. Dan kita bangun berdiri itu hormat kepada Nabi. Ni hormat kepada Nabi sebagaimana Nabi sebut dalam hadis dia waktu Sa'ad bin Mu'az sahabat Rasulullah pemimpin orang Ansar kelip perang Ahzab. Kelip perang Ahzab tu duduk di atas himar. Lalu Nabi sebut dalam hadis dia kumu ila sayyidikum, berdiri kamu kepada penghulu kamu tu, bangun hormat. Bangun hormat kepada penghulu kamu. Siapa dia? Waktu tunya Sa'ad bin Mu'az, orang Ansar pemimpin. Lalu para sahabat dah Nabi perintah bangun hormat. Bangun hormat. Mana kalau boleh maulud kita bangun hormat kepada Nabi itu, bangun hormat selawat tu kerana ruh Nabi hadir. Ruh Nabi Sayyidul Mursalin, penghulu segala rasul. Dia kata tak boleh bangun bid'ah begitu ni bukan sunnah Nabi. Jangan sebut begitu. Bahaya. Dan ni bagi seni-seni halus kita sedap nampak. Ditakuti kita sudah menyakiti Nabi kita. Wallazina yu'zuna Rasulallahi lahum azabun alim. Kita duduknya dan ni. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah lahum azabun alim. Bagi mereka itu azab yang teramat pedih. Itu kita minta jauh. Kalau kita tak erti kabar-kabar yang kata tak ada faedah lah bukan sunnah Nabi, jangan berdoa sesat, jangan. Dan ni bahaya. Saat ni seni-seni hadis saat ni tu ditakuti kita takbur dengan Nabi. Ditakuti, minta jauh lah. Dan ni kalau saya buat duk dia lebih baik. Dan ni pasal dalam pepatah sebut iza tammal aqlu naqasul kalam. Apabila sempurna akal manusia kuranglah berkecek. Tu dipanggilnya gitu dah duduknya. Habis itu yang ketiga syirik kopi takbur dengan makhluk. Hak sana takbur dengan Allah jadi kupu, takbur dengan Nabi jadi kupu. Yang ketiga takbur dengan manusia, takbur dengan makhluk Allah. Hak ni haram, dosa besar. Dan ni takbur dengan manusia jadi dosa besar. Dan ni takbur dengan manusia pula banyak jenis sebab wujud takbur kita dengan manusia tu dipanggil kluster takbur. Supaya qawi begitu juga. Dan ni dipanggil banyak jenis kluster takbur ni. Pertama kluster titih nasak, bako. Bahasa Melayu kapur kita panggil akad bako. Tu panggil kluster takbur juga. Dan ni bako comel tak apa. Kita takbur dengan bako kita, dia panggil kluster takbur bako. Yang kedua kluster takbur jama. Sebab bako kita ni orang comel. Dan ni kalau ada yang ketiga pula takbur kemegahan. Dengan bakul kita orang besar-besar belakang. Takbur dengan harta, takbur dengan jadi anak-anak ni pemimpin, ketua, menteri. Takbur dengan bakul raja. Ini kluster takbur. Kata Imam Ghazali bagaimana kita nak menghapuskan rangkaian kluster takbur ni. Itu bahasa moden kan ni kluster tu sebab kawis lah. Dan ni pertama kluster takbur titi bakul. Bakul nasak. Kita suruh hebat bakul kita. Dan ni bakul kita ni orang hebat. Bakul kita ni duduk suhu dengan bakul. Kadang-kadang kalau bal hangin kata ada. Mun tak kenal aku ni bakul berapa ni. Kita takbur kerana bakul. Dan ni bagaimana kita nak mampu rangkaian takbur bakul ni? Bakul hebat tak apa. Kita takbur dengan bakul kita tu. Bagaimana kita nak menghapuskan kluster takbur ni? Dan ni takbur bakul. Katanya Imam Ghazali rahimahullah, mu kena ingat asal kejadianmu tu. Wahai manusia, walaupun suhu dengan bakar, mu kena ingat asal kejadianmu. Asal kejadian kita daripada air mani dah.
Dan ni fal yanzuril insanu mimma khuliqa, maka perhatikanlah manusia daripada apakah khuliqa, kamu diciptakan. Khuliqa mimma indafik, dan ni kamu dicipta daripada air yang terpacah-pacah. Dan ni yakhruju min bainis sulbi wat taraib, ia dikeluarkan dari antara sulbi, tulang sulbi dan tulang dada tino jatuh sana itu. Mungkin ingat bakomu asal kita supaya kecuknya takbur bako kita tu. Ingat asal kejadian kita tercipta daripada air mani. Hebat setara mana pun air mani pula duk celah tu ya. Bukan subik kat mulut pun dak. Kan kali bawah tu pula. Gitu duduknya. Dan asal tu tercipta daripada air mani. Nak boleh kejadian air mani ni pula kena 40 titik darah. Darah ni najis mutawassithah. Yang kita belajar fiqh jangan kecil dulu, jurnal dulu. Darah najis mutawassithah. Darah manusia sekalipun, kecuali darah Nabi tidak najis. Dan ni nak jadi ku air mani ni mungkin ingat asal kejadian tu. Katanya Imam Ghazali, nak boleh kejadian air mani setitik. Jadi sebanyak sudut teh tu, dan ni kena ada 40 titik darah. 40 titik darah pula, setiap titik darah nak jadi titik darah kena makan 40 suap nasi. Tu jongok ke bahasa kampung 40 suap nasi baru setitik darah. Dan ni bayarlah 40 suap nasi, kalau nasi kau pagi berapa puluh ya. Dan ni kena beli aina wallah. Dan ni nasi pula jadi pula kena tahu di atas seluk lemak, tabur tahi, kelawar, tabur baju, akhirnya jadi zat, jadi nasi kita makan 40 suap nasi baru setitik darah, 40 titik darah baru setitik mani. Mahal tak mudahnya. Dia ni nak jenis gegar begitu. Dari air mani pula dia ni ada dipanggil hayawan maknawiyatun. Naik manusia ni haiwan maknawiyatun. Dalam mani tu pula, dalam mani manusia tu dipanggil ada haiwan maknawiyatun. Kecil sebesar anak bodoh gitu. Dia ni hak jatuh pedih, dia pun lolek keluar, duduk tunggu dalam gua tu. Tunggu hak jatuh belum tebik selah, hak tino tebik selah, tebik selah, dia takut dekat, barulah seiring sejalan masuk dalam rahim tu. Gitu. Dan ni haiwan, dia panggil hayawan. Sebab itulah dalam kitab ilmu mantik, manusia ni haiwan nutqi. Manusia ni haiwan juga, apa boleh kecek. Mungkin ingat asal kejadian mu saat itu. Begitu duduknya. Dia ni kena ingat asal kejadian kamu. Lepas tu kalau mu hebat bakal setara mana pun, kata Imam Ghazali, aku terang mu mati. Duk layan lubang kubur, ulat hak tak ada gigi yang makan kita. Gak kena biasa mana. Dia ni aku terang mati. Bukan boleh cerah mati. Memang mati sungguh lah. Aku cerah mati duduk dalam kubur tu. Ulah tak ada gigi yang makan kita. Kok gede biasa. Tak ada kat mula. Gitu duduknya. Dan habis itu, yang keduanya, kadang-kadang kita takbur ni dengan sebab kluster jamal, kecantikan. Suhu lah bakal dia tu suhu. Bara bakal. Hidung mati sopa belanda gajuh misalnya. Selingkuh hebat sopa selingkuh gajuh misalnya, putih gebu sopa air salji, bibir merekuh bak telimo, dan ni merah sopa apa nama dia mengagai gajuh misalnya, suhu dengan bako. Kat bako kawan orang hebat, suhu comel belako, takut orang nak main mituk. Siapa kata belaki kita comel berdoa misalnya, duduk suhu dengan bako. Dan ni duduk suhu dengan bako. Dan ni kalau ada suhu dengan bako comel dia. Lalu kata Imam Ghazali, nak mati takbur bakal comel ni pula mengkelih kejadian dirimu tu. Contohnya dia bersuhu dengan hidung macu, sebuah belalang gajuh hidung dia. Aku cerah mengkelih lalu bedu. Teh bubuk ke apa? Tak hidung ya. Comel setara mana pun ingu kita telia nak minum. Ingu comel. Tak selia, tak comel setara mana pun. Teh tu bukan bubuh minyak petroleum ke biji emas pun. Bersih tu biar emas comel. Dah, sopo hak udah comel pun. Tu biar air liu apa ni ingu tak hidung. Pagi-pagi duk korek. Tu ya adanya. Suhu dengan telinga comel. Jalan telinga tu heboh tahi telinga. Ni suhu pergi comel kebu. Aku saya pekek. Tu biar darah. Najis. Gapa dia orang bersuhu. Hak tu kata Imam Ghazali, kadang-kadang kita bersuhu dengan bakal comel, nak mampu takbur tu dengan kita tilik asal kejadian kita. Dan ni yang seterusnya kita takbur dengan apa nama ni kekayaan.
kaya tu tak salah. Kita takbur dengan kaya kita tu. Mu kena ingat korung dia takbur dengan kaya dia, duduk patak dengan aku. Gapo dia ya? Jadi panggil syirik kopi kita kena jaga. Syirik kopi dengan makhluk haram, dosa besar. Agis duduknya dia ni. Takbur dengan raja. Kesudahannya kita misalnya takbur kita bakal raja. Contohnya Firaun duk patak dengan aku juga. Tu kita kena pilih sifat-sifat takbur tu. Apa? Supaya sempurna kita taubat, sempurna kita takwa, sempurna kita semaya tu. Gitu duduknya. Habis itu maka makna inabah dalam ayat Quran tu munibi tu kembali kamu kepada Allah Ta'ala. Dan ni wattaqulu, dan takwa itu takut akan Allah Ta'ala. Wa aqimu, dan arti iqamatus solah itu iaitu mendatang dengan dia semaya itu atas wajah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Atas wajah disuruh tu permulaannya syarat sah semaya sebelum semaya itu sempurna comel dah, tutup aurat berapa gitu gini, perut bahagian semaya puluk rukun 13 kita tahu, bahagian sunat af'al dan ni sunat hayah dalam semaya itu, dan kadang kita khusyuk dalam semaya itu dah dipanggil atas wajah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Barulah semaya itu boleh tulu kita dalam lubang kubur dan negeri akhirat seksa. Dengan sebab dalam lubang kubur ni permulaan muka nakir katanya buat semaya. Kalau semaya kita cukup sempurna, comel, betul belaka, insya-Allah selamatlah kita di dalam lubang kubur. Kalau semaya kita tidak cukup sempurna, lebih-lebih lagi hak tinggal pulak semaya, tidak qada, tidak taubat. Ini nak apabila muka nakir soal kita tak boleh jawab dah lah. Ya so maksud tu kihnya soalannya ialah kita tak boleh jawab kerana kita tak semaya. Ya boleh jawab dalam kubur muka nakir ni kerana kita semaya. Apabila kita tak boleh jawab soalan muka nakir, dia akan kata kita selang 70 hasta. Sebanyak-banyak makhluk di atas muka bumi nak cokeh tak boleh. Ya selang 70 hasta. Tu selesai muka nakir soal. Lepas tu kita tinggal semaya pula, duduk dalam lubang kubur pula, tu hatta ula sujaul akra, untuk kekuh kita dia diazab oleh Allah Ta'ala dalam lubang kubur. Kalau tinggal zuhur sehingga asar, tinggal asar sehingga maghrib, tinggal maghrib sehingga isya, diazab oleh Allah dalam lubang kubur, dikekuh oleh ula sujaul akra. Tubik lubang kubur pula kita nak kena gerak akhirat perjalanan 1000 tahun. Malaikat tunggu dah muka pintu kubur kita tu, bawa rata 70 hasta. Kita tinggal semaya ni, bawa rata 70 hasta, buat masuk ke lubang mulut, tubik ke lubang punggu. Bukan setakat orang masuk, dia gerung-gerung betul. Dan ni lepas tu dia ikat tekuk harga sinjuh sudah pergi pada masa 1000 tahun perjalanan ni. Kihnya tak semaya. Tu kita minta jauhnya. Sebab itulah kita semaya, belajarlah biar betul jeluju atas wajah yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Dan lagi firman Allah Ta'ala sambung minggu depan, qad aflahal mu'minuna allazina hum fi salatihim khashi'un. Sambung minggu depan. Dah habis kat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.